kita lagi dalam program Usim Berzikir dalam edisi khas. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang panel yang sangat, orang panggil yang sangat hebat, iaitu yang berbahagia Dr. Tuan Guru Dr. Haji Zahid Siddiq. Majlis yang akan diserahkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Haji Zahid Ahmad Siddiq untuk memimpin bacaan zikir dan seterusnya memberikan sedikit tazkirah ringkas kepada kita semua pada pagi ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال الله تعالى أيضا هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأظهر وأصحاب الأحيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pagi ini kita diberi rahmat oleh Allah, sebaik-baik rahmat, iaitu kita diberi peluang untuk sama-sama mendengar, memahami dan insyaAllah mengamalkan amalan yang berkaitan dengan ayat Quran, khususnya ayat yang dikenali dengan ayat 33. Kenapa ayat ini dikenali dengan ayat 33? Kita pun tidak tahu. Mungkin semuanya yang terkandung dalam amalan ini ada 33 ayat. Tapi apabila kita bilang satu-satu, kita dapati lebih daripada 33 ayat. Mungkin ini kerana penambahan-penambahan yang dilakukan oleh pengamal-pengamal dari satu masa ke satu masa. Dikenali juga ayat 33 ini dengan manzil. Kenapa dikenali dengan manzil? Ini juga satu perkara yang perlu kita ketahui. Setengah ulama menyebutkan disebut manzil kerana ayat-ayat ni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana itu disebut sebagai manzil. Dalam Quran ada disebut anzala minas sama'i ma'an. Jadi perkataan-perkataan yang berkait dengan anzala yanzilu timbullah manzil. Tapi manzil juga memberi makna destinasi, station. Misalnya dalam ilmu tasawuf ada disebutkan min qat'il manazil. Seseorang yang melakukan mujahadah dalam ilmu tasawuf mestilah berjaya merentasi manazil, artinya merentasi destinasi perjalanan rohani daripada syaitan dan nafsu pergi kepada destinasi akal, hati, roh dan sir.
Apabila sampai ke distanisir, maka dikatakan orang tersebut usul ilallah, sampai kepada hakikat dan ma'rifatullah, menjadi hamba Allah sebaik-baiknya. Ini yang berkaitan dengan kalimah manzil, manazil. Wallahu a'lam. Jadi ayat 33 ini atau manzil ini dikatakan berasal daripada amalan Sayyidina Umar Al-Khattab atau sahabat yang lain atau beberapa orang sahabat. Kemudian diwarisi sampailah kita temui dalam kitab Qaulul Jamil, Al-Qaulul Jamil yang dikarang oleh Syekh Abdullah Dihlawi daripada India, seorang ulama hadis daripada India yang bernama Abdullah Dihlawi. Syekh Abdullah Dihlawi dalam kitabnya Qaulul Jamil menegaskan bahawa beliau diajar oleh bapanya ayat 33 atau manzil ini, dan bapanya menegaskan bahawa bapanya diajar oleh datuknya. Dan datuk kepada Syekh Abdullah Dihlawi ini menegaskan mengenai kelebihan amalan ayat manzil atau ayat 33 ini. Bahawa antara kelebihannya yang asas ada tiga. Ada tiga kelebihan, tiga hikmah. Yang pertama, insya-Allah siapa yang beramal dengan ayat 33 atau manzil ini, yang pertama, dia akan terhindar daripada bahaya sihir. Yang kedua, akan terhindar daripada kejahatan jin dan syaitan. Dan yang ketiganya, terhindar daripada kejahatan manusia seperti rompakan, pembunuhan dan sebagainya. Inilah tiga kelebihan yang ditegaskan oleh Syekh Abdullah Dihlawi dalam kitabnya Qaulul Jamil. Dan kitab ini telah pun diterjemah ke dalam bahasa Malaysia sejak awal 80-an lagi. Kita boleh dapati di kedai-kedai buku. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun tegaskan dalam Quran seperti yang telah saya bacakan dua ayat tadi. Yang pertama ialah ayat 82 surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami menurunkan sebahagian daripada Quran itu adalah sebagai sifat, obat penyembuh berbagai penyakit yang dihadapi oleh manusia, zahir dan batinnya, jasmani dan rohaninya. Jadi apabila Allah bagi tahu Quran itu sifat, wajiblah kita beriman bahawa bila kita membaca ayat-ayat Quran, insya-Allah penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah. Warahmatun, selain daripada penyembuh, Quran itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi bagi orang mukmin, Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat. Bagaimana Quran itu menjadi rahmat? Kita lihat dalam sejarah Islam, bagaimana di zaman jahiliyah manusia di seluruh dunia hidup di dalam
hidup di dalam hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dia bermahrajalela. Siapa yang lemah akan ditindas, dijadikan hamba. Tidak ada hukum hakam. Tapi apabila Islam dibawa oleh Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan ajaran Quran, maka manusia beriman. Sehingga sekarang kita dapati manusia di seluruh dunia yang beriman, yang menjadi orang Islam kira-kira 1,8 bilion. Dan tentunya orang-orang yang beriman, yang percaya pada Quran, Quran itu menjadi sifat dan rahmat zahir dan batin mereka. Berbagai rahmat telah dapat dinikmati oleh orang-orang mukmin, sama ada mereka itu menyedari rahmat tersebut atau tidak. Tapi tentulah yang tidak menyedari rahmat daripada Quran itu ramai. Oleh kerana Allah SWT bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah SWT tidak kira manusia yang beriman dia sedar ke tidak Quran itu sebagai rahmat, tetap Allah kurniakan rahmat kepada orang-orang tersebut. Tapi yang nyata hanya Quran itu hanya menjadi sifat wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian di hujung ayat 82 surah Isra itu Allah tegaskan wala yazidud dhalimina illa hasara. Quran itu tidak memberi apa-apa kesan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Setengah ahli tafsir menegaskan kenapa Allah SWT sebutkan zalimina wala yazidud dhalimina, tidak kafirina. Orang-orang yang zalim ialah orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau seseorang manusia itu Islam tapi dia buat jahat, maka orang tersebut juga zalim. Kenapa? Bila buat jahat artinya dia menzalimi diri dia sendiri. Kenapa menzalimi diri sendiri? Kerana sebab kejahatan itu nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Jadi setiap orang yang melakukan kejahatan berarti dia menzalimi diri. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Karena kami telah melakukan dosa. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau ya Allah tak ampunkan kami, tak bagi rahmat kepada kami, nescaya kami nanti jadi orang-orang yang rugi karena kami akan Engkau masukkan ke dalam neraka. Jadi Quran itu bagi orang-orang yang jahat tidak memberi faedah. Malahan sebaliknya menjadi satu kerugian. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Quran itu menyebabkan orang-orang yang jahat itu bertambah rugi. Bertambah rugi. Kenapa? Di depannya ada Quran tapi tak ikut Quran. Maka bertambah rugi. Berdosa. Karena tak beriman. Tak ikut apa yang ada dalam Quran. Jadi walaupun dia seorang Islam, kalau dia jahat, Quran tak jadi apa-apa.
Apatah lagi orang-orang Islam yang mempersendakan Quran, menghina Quran, memejak Quran. Kita jangan hanya terfikir orang bukan Islam saja yang membakar Quran, membijak Quran, menghina Quran. Kita tak terlintas adanya orang Islam yang memijak Quran, menghina Quran. Memang ada. Dan saya telah menemui orang-orang yang memijak Quran dalam keadaan sombong, dalam keadaan sombong dan menyebut-nyebut supaya Allah datangkan malapetaka karena dia pijak Quran. Mereka ini kebanyakannya orang-orang yang sesat. Orang-orang Islam yang sesat dengan amalan-amalan yang jahat. Amalan-amalan yang menggunakan syaitan, jin-jin yang jahat-jahat. Berbagai amalan. Karena kononnya kalau mereka ini memijak Quran, bakar Quran, mereka akan diberi oleh syaitan-syaitan itu ilmu yang luar biasa. Jadi itulah Quran walaupun sebagai sifat dan rahmat bagi orang-orang mukmin, tapi kalau orang mukmin itu berdosa, sentiasa bergelombang dengan dosa, maka Quran itu sentiasa merugikan kehidupan zahir dan batin, dunia dan akhiratnya. Dalam surah Ali Imran ayat 138, tak salah saya, Allah juga terangkan tentang Quran, tentang manfaat Quran terhadap manusia dan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnas hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Inilah Quran sebagai bayanun linnas, sebagai keterangan, pencerahan bagi manusia yang memerlukan pencerahan, keterangan. Mungkin ahli sains katalah mau mengetahui rahsia-rahsia sains yang berkaitan dengan kejadian alam, dengan apa saja, fakta-fakta sains, maka ahli sains walaupun dia kafir, dia boleh dapat bayan, keterangan, penjelasan di dalam Quran. Tapi di hujung ayat itu Allah sebutkan hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Quran itu sebagai hidayat dan juga mau'izah, nasihat, panduan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalilah kepada ayat 33 atau manzil tadi. Tadi sudah saya terangkan amalan ayat 33 atau manzil ini berasal daripada Rasulullah SAW, diamalkan oleh Sayyidina Umar, oleh para sahabat, kemudian turun-temurun sampailah kepada Syekh Abdullah Dihlawi. Syekh Abdullah Dihlawi abadikan amalan ini dalam kitabnya Qaulul Jamil. Apabila seseorang mukmin ingin beramal dengan ayat tersebut, sewajarnya lah mereka belajar
daripada orang yang biasa beramal dengan amalan tersebut. Supaya bila kita beramal nanti, daripada apa yang kita pelajari pada guru kita itu, kita akan mudah dapat yang berasal daripada syafaat. Syafaat yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad. Itulah juga dinamakan barakah. Barakah mempunyai 3 ciri. Ciri yang pertama, barakah itu ialah kebaikan yang datang, yang didatangkan, yang diberikan, yang dilimpahkan oleh Allah. Ini ciri yang pertama barakah. Kebaikan zahir maupun batin yang didatangkan, dilimpahkan oleh Allah kepada seseorang. Ini barakah. Ciri yang kedua, kebaikan yang Allah kurniakan itu bertambah-tambah. Kalau satu misalnya mula didatangkan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah kepada kita, maka tak lama kemudian bertambah-tambah. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Boleh beribu-ribu, boleh berjuta-juta. Yang ketiganya kekal. Makna kekal, kebaikan itu kita nikmati di dunia dan kita boleh nikmati di akhirat nanti. Inilah barakah. Ingat, barakah adalah kebaikan daripada Allah yang mempunyai 3 ciri. Yang pertama, kebaikan itu didatangkan oleh Allah. Kedua, kebaikan itu bertambah-tambah, tidak berkurang. Dan yang ketiganya, barakah atau kebaikan itu kekal sampai hari akhirat. Contohnya, tuan-tuan ada duit RM1, rasa haus ketika berjalan, lalu tuan-tuan minum air tebu di tepi jalan, segelas RM1. Kalau sekiranya uang itu ada keberkatan daripada Allah, maka tuan-tuan dapat minum air tebu tadi, dapat menghilangkan haus, dapat keridhaan Allah, dan kebaikannya bertambah-tambah. Kita sedar atau tidak? Mungkin kita bertambah sehat, kita bertambah hampir kepada Allah, bertambah takwa kita, tawakal kita, sifat-sifat baik kita bertambah. Dan sampai di akhirat nanti, kebaikan kerana membelanjakan wang RM1 itu, kita rasai. Allah tunjukkan kepada kita. Inilah makna barakah. Jadi, bila kita nak beramal ayat 33 ini, supaya kita dikurniakan oleh Allah barakahnya, atau sifatnya, atau rahmatnya, maka hendaklah kita belajar daripada orang yang memang biasa beramal dengan ayat 33 ini. Jadi apabila kita sudah belajar daripada orang yang biasa beramal dengan ayat 33 ini, maka kewajipan kita hendaklah kita amalkan. Kita baca selalu. Karena sebaik-baik amal itu yang kekal. Rasulullah bersabda, afdalul a'mal adwamuha. Wa in qalla. Sebaik-baik amal itu ialah yang kekal, walaupun sedikit. Kekal. Katalah bismillah. Kalau kita kekal amalkan, sedikit bismillah itu.
Ya. Tapi bila kita kekal amalkan, Rasulullah kata, sebaik-baik amal. Semua amalan yang kekal, yang kita amalkan secara kekal, berterusan, itu adalah sebaik-baik amalan. Antaranya apa? Ialah surah Al-Fatihah. Sejak kita tahu solat, sampai sekarang kita baca. Doa kunut, itu juga kita baca. Tahiyat, itu juga kita baca kekal. Itu semua merupakan sebaik-baik amalan. Begitulah ayat 33 ini, bila kita sudah pelajari, hendaklah kita selalu baca. Ikut kaedah-kaedah yang diajar. Jadi, saya nak terangkan dah bagaimana cara beramal dengan ayat 33 ini atau manzil ini. Bagi setengah yang sudah, setengah daripada pendengar, hadirin hadirat yang pernah belajar dari saya, tentulah masih ingat. Antara kaedah nak mulakan amalan, hendaklah kita minta keampunan daripada Allah di dosa kita dengan menyebutkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kita minta keampunan Allah, istighfar, tidaklah perlu panjang lebar, ya. Memadai dengan Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bacalah istighfar itu beberapa kali, ikut rasa dalam rohani kita. Kalau kita baca 7 kali rasa okey, rasa cukup, cukuplah. Tetapi ada isyarat dalam Quran, ya, istighfar yang sebaik-baiknya ialah 70 kali. Astaghfirullah, 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 70 kali. Ada isyarat yang jelas dalam Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah istighfar, kita bacalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selepas itu, kita puji-pujilah, sebutlah nama-nama Allah. Allah, ya Allah, ya badi'us samawati wal ard, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya qawi, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya fattah, ya wahhab, ya alimun hakim, ya latiful khabir. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lepas itu, kita bertawassul dengan membaca Fatihah. Ila khadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi azwajihi wa dzurriyyati wa ashabi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila middin. Summa ila ruhi anbiya'i wa mursalin wal malaikatil muqarrabin wa awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin wa ila ruhi masyayikhina muallimina wa abaina ummahatina wa ila ruhi muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat. Al-Fatihah. Baca Fatihah hingga waladhdallin. Kalau kita nak ringkas pun boleh. Ya. Baca saja Fatihah. Lepas baca Fatihah,
kita niatkan dalam hati, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah dan semua umatnya yang soleh. Pun boleh. Itu lagi ringkas. Sesudah itu, bacalah ayat manzil. Daripada awal hingga akhir. Tetapi apa yang saya ajar ada tambahan-tambahan. Ada tambahan-tambahan beberapa ayat. Antaranya hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Tambahan ayat ini sekiranya kita gunakan manzil ini untuk merawat pesakit, terutamanya pesakit yang dirasuk oleh syaitan atau jin, pesakit kerana sihir yang susah nak diatasi kerana ada simpulan sihir yang ditanam, diletak di tempat-tempat tertentu. Biasanya sihir yang menggunakan simpulan sihir atau al-uqadu ini mestilah dihapuskan, dimusnahkan terlebih dahulu. Barulah syaitan atau jin yang digunakan dalam sihir, ilmu sihir itu akan mudah keluar. Tanpa dimusnahkan, biasanya sihir itu tak dapat diobat. Jin syaitan itu tak akan dapat keluar daripada tubuh pesakit. Bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah, kemurahan Allah, kekuasaan Allah yang mutlak. Walaupun simpulan sihir itu tak dimusnahkan, insya-Allah Allah boleh hancurkan sihir itu. Allah boleh musnahkan syaitan yang digunakan dalam amalan sihir tersebut. InsyaAllah syaitan dan jin itu akan dapat dikeluarkan daripada tubuh seseorang yang menderita kerana sihir tersebut dengan cara membaca hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Diulang-ulang. Lebih baik lagi kalau dibaca ramai-ramai. Pesakit itu kita letakkan di depan, kita baca ramai-ramai. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Baca terus. Sambil bayangkan Allah datangkan panasnya api neraka yang membakar syaitan atau jin yang berada di tubuh seorang pesakit. Biasanya kalau kita baca terus menerus, jin atau syaitan yang berada dalam tubuh pesakit itu merasa panas. Dan kita kadang-kadang dapat menyaksikan bagaimana kepanasan yang dirasai oleh syaitan dalam tubuh itu. Syaitan itu akan menyebut panas, 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 mati aku, panas, panas. Syaitan atau jin terlalu degil. Tapi kedegilan mereka ada batas. Iaitu apabila jin atau syaitan itu merasa dia mati kalau tak keluar, maka ketika itu dia memaksa diri dia akan keluar. Di sini perlu kita renungkan sebentar tentang hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Dua ayat ini ialah firman Allah yang Allah tujukan kepada
manusia-manusia yang jahat yang dicempakkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Bila dicempakkan ke dalam neraka, Allah berfirman, "Hadhi jahannamul lati kuntum tu'adun." Wahai manusia-manusia jahat, jin-jin setan yang jahat, inilah neraka jahannam yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah seksaan api neraka ini disebabkan kekufuran kamu ketika kamu hidup di dunia dulu. Jadi dua ayat ini cerita di akhirat nanti. Tapi apabila kita baca dan kita munajat dalam hati kepada Allah, supaya Allah datangkan hakikat panas neraka kepada jin atau syaitan yang ada dalam tubuh pesakit. Maka dengan rahmat Allah, panasnya neraka itu akan dirasai oleh jin atau syaitan di dalam tubuh pesakit ini. Sebab itulah kita dengar ya, jin di dalam atau syaitan dalam tubuh pesakit ini menyebutkan, "Aduh panas, panas, mati aku, aduh panas." Kita baca terus. Bayangkan Allah datangkan panasnya neraka itu. Maka akhirnya insya-Allah syaitan atau jin yang digunakan dalam amalan sihir itu terpaksa keluar. Sebab kalau dia tak keluar, dia akan menghadapi kematian. Dia akan keluar. Dan ini memang sudah terbukti ya, dalam pengalaman perawat-perawat yang menggunakan ayat 33, lalu diselangi ditambah dengan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawal yawma bima kuntum takfurun. Selain daripada itu, ada juga tambahan-tambahan lain seperti 3 kul dan beberapa ayat yang lain. Dan tambahan-tambahan ini tuan-tuan boleh buat. Tidak ada salahnya. Karena amalan ini adalah amalan ijtihadi ya, yang diijtihadkan oleh para ulama. Kalau ditambah semakin baik. Tapi bagaimanapun kita perlu bertanya kepada guru yang kita belajar, yang kita pelajari ayat 33 ini. Kalau guru kita itu ada, kita mestilah jumpa guru kita itu dulu. Boleh tak kita tambah dengan ayat ini? Kalau si guru tegaskan, boleh saja. Bagus. Maka kita amalkan. Karena itu adab seorang yang berguru, apa juga perkara yang nak dilakukan, sepatutnya bertanyalah kepada guru. Selain daripada itu, sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam Quran, apabila kita menggunakan ayat-ayat Quran untuk merawat seseorang pesakit, hendaklah kita ingat apa yang Allah sebut dalam surah Ra'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au quti'at bil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Sekiranya ada satu-satu bacaan seperti bacaan Quran dibacakan ya, dengan bacaan itu suyirat bil jibalu, gunung ganang boleh pecah, au quti'at bil ardu, bumi boleh terbelah, au kullima bihil mauta, orang yang mati boleh bercakap.
Balillahi amru jami'ah. Allah ingatkan, semua itu adalah urusan Allah. Ini apa maksudnya? Ketika kita membaca ayat manzil ni, untuk merawat seorang pesakit, kita jangan rasa ayat Quran ini yang menyembuhkan. Bukan bacaan kita. Tapi Allah ingatkan, balillahil amru jami'ah. Semuanya itu adalah urusan qadrat iradah Allah. Maksudnya, kita membaca ayat 33 ini seperti ayat-ayat yang lain juga, mestilah kita memandang qadrat dan iradah Allah. Memandang uluhiyah dan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung, Allah yang maha sampurna. Allah mempunyai sifat-sifat keagungan. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Kehendaknya sempurna, ilmunya sempurna, perbuatannya semua sempurna. Artinya kita kena memandang hakikat. Hakikat apa yang berlaku semuanya adalah qadrat dan iradah Allah. Sehingga kita duduk sebenar-benar dalam keadaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam Quran dicontohkan, diingatkan oleh Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menjadikan kamu. Allah jugalah yang menjadikan perbuatan kamu, apa yang kamu lakukan. Ada dua perkara yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, Allah jadikan kita. Ini semua orang Islam mudah terima. Siapa jadikan awak? Allah. Mudah terima. Masuk akal. Mudah. Tetapi wa ma ta'malun, Allah juga yang melakukan perbuatan kamu. Allah juga yang menjadikan perbuatan kita. Ini yang kedua, ini susah kita nak faham, susah kita nak terima. Kan saya yang bercakap ni. Kan saya yang melihat ini. Kan saya yang berjalan ini. Kan saya yang duduk ini. Tapi hakikatnya, ya, wallahu khalaqakum, dan Allah menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan. Yang ini, yang kedua ni susah. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan melihat, kan rasa tuan-tuan melihat, tuan-tuan duduk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, segala perbuatan kita ini Allah yang jadikan. Di zaman Rasulullah berlaku peperangan antara tentera Islam dengan kafir. Dalam satu peperangan, tentera Islam menang. Ramai tentera kafir terbunuh. Tetap bila ramai tentera kafir terbunuh, maka Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wahai tentera Islam, bukanlah kamu yang membunuh musuh-musuh kamu di medan perang itu. Walakinnallaha qatalahum. Akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Macam mana tuan-tuan? Cuba kita bayangkan, ya, di depan mata kita, tentera Islam dipimpin oleh Rasulullah berperang dengan tentera kafir.
Tentera Islam menang. Ramai tentera kafir terbunuh. Yang bunuh orang Islam. Tapi Allah ingatkan kita. Allah ingatkan tentera Islam. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Bukan kamu yang membunuh. Tapi Allah yang membunuh. Dalam perang itu Nabi Muhammad ada melepaskan anak panah. Mengenai musuh, mati musuh itu. Allah tegaskan, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah ramah. Ya Muhammad, bukanlah engkau memanah, bukanlah engkau yang memanah ketika engkau memanah musuh, akan tapi Allah yang memanah. Pendengar sekian mungkin bingung. Ya. Situlah letaknya tiga hubungan sebab, musabbab dan musabbibal asbab. Tentera Islam membunuh tentera kafir. Tindakan perbuatan tentera Islam membunuh kafir ini sebab. Hayunan pedang mengenai tubuh kafir ini sebab. Si kafir itu mati musabbab, sebab musabbab. Berlakunya musabbab karena adanya sebab itu bergantung pada kodrat dan iradah Allah. Bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah semata-mata. Kalau Allah tidak kehendak, tak akan terbunuh. Dicontohkan dalam Quran, Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api. Api itu sebab terbakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim dimasukkan ke api tak terbakar? Tapi sebaliknya, selesa, nyaman, banyak rahmat di dalam api. Kenapa? Karena Allah tidak kehendak, tidak berkehendak. Dengan kehendaknya, dengan kodratnya, Allah lakukan sebaliknya. Sebab adanya sebab yaitu api, tapi musabab terbakarnya Nabi Ibrahim tak berlaku. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada kan apa ada kecuali pada Allah. Segala-galanya pada kodrat dan iradah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi begitulah ketika kita menggunakan ayat manzil ini untuk mengubah orang, mestilah kita memandang kodrat dan iradah Allah atau memandang musabbibal asbab. Ingat ya, tiga hubungan. Sebab, musabbab, dan musabbibal asbab. Bacaan yang kita baca dari ayat-ayat manzil tadi itu sebab. Kalau sembuh itu musabbab. Tapi sembuhnya penyakit yang didertai oleh seorang pesakit itu ditentukan oleh kodrat dan iradah Allah. Musabbibal asbab. Sebab itu hubungan antara sebab dengan musabbab diistilahkan mulazamah. Lazimnya, biasanya. Makan biasanya kenyang. Tak makan biasanya lapar. Jatuh di tempat tinggi biasanya mati. Mulazamah. Tapi boleh tak mati. Pusat rawatan kita ini didatangi oleh seorang pekerja filem negara. Dia mengadu pada saya, dia jatuh dengan tangga yang dipanjat itu setinggi 40 kaki. Dia jatuh di atas semen konkrit. Rakan-rakan yang menyaksikan menganggap dia mati, pecah kepala.
Tapi bila rakan-rakan datang nak tolong, dia bangun terlebih dahulu dan berjalan. Dia kata sikit pun tak rasa. Macam tercobit pun tak ada rasa. Ya? Jatuh ada. Sebab musabab tak patah, tak mati, tak ada. Kenapa? Kerana Allah tidak kehendak. Allah tidak berkehendak itu berlaku. Musabbibal asbab ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur berlakunya antara sebab dan musabab. Jadi hubungan sebab musabab ni lazimnya. Makna lazimnya biasanya. Kalau makan kenyang. Dia dah makan duduk situ 1 jam tak kenyang-kenyang. Tambah lagi sepinggan tak kenyang lagi. Tak kenyang lagi. Sebab itu siapa yang belajar ilmu tauhid, ya, siapa mengiktikadkan makanan itu mengenyangkan, kafir dia. Sesiapa yang mengiktikadkan makanan itu mengenyangkan, minuman itu menghilangkan haus, kafir dia. Cuba tengok kitab Risalah Tauhid. Saya belajar kitab Risalah Tauhid ini di Sekolah Agama Johor dulu. Masa saya berumur 14-15 tahun. Saya masih ingat. Siapa mengiktikadkan makanan itu yang mengenyangkan, bukan Allah mengenyangkan, kafir dia. Siapa mengiktikadkan minuman itu menghilangkan haus, bukan Allah, kafir dia. Jadi biasanya makan kenyang, minum hilang haus. Tapi hubungan sebab musabab ini biasanya begitu. Ada kalanya tidak begitu. Bila Allah tidak berkehendak, seperti Nabi Ibrahim dimasukkan dalam neraka, biasanya api itu membakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Karena Allah tidak berkehendak. Kita selalu sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita hanya tahu terjemahan. Apa terjemahnya? Pendengar semua boleh bagi jawapan dengan lancar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa tiap-tiap sesuatu. Ini bukan hanya satu statement, ya, satu bacaan gitu saja. Hakikatnya begitu. Ya. Apa saja adalah bergantung pada kuasa Allah. Apa saja. Sebab itu di sana kita bila belajar ilmu tauhid, kita ada belajar sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Allah itu keadaannya sentiasa berkuasa, sentiasa berkehendak. Kalau kita faham ini, insya-Allah apa saja, ya. Kita pakai baju macam-macam warna, yang kuning ada, hitam ada, biru ada, coklat ada, ya. Biasanya apa? Ini kuning kerana pencerupnya kuning, ini hitam kerana pencerupnya hitam, ini merah kerana bahan pencerupannya merah. Ingat tak innallaha ala kulli syai'in qadir? Tak ingat. Sedangkan hakikatnya Allah yang menguningkan, Allah yang memerahkan, Allah yang menghitamkan. Betul tak? Kalau kita iktikadkan warna yang memerahkan, kafir tak? Kafir. Selama ni terfikir tak? Ya, siapa pakai baju kuning? Ini kerana bahan celupannya kuning. Ingat tak innallaha kulli syai'in qadir? Tak ingat. Sebab itulah itu termasuk dalam syirik khafi. Jadi kita mengobat ini mesti kita duduk dalam hakikat. Ya. Apa dia? Musabbibal asbab. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Siapa yang duduk dalam hakikat innallaha ala kulli syai'in qadir, bacaan yang kita baca itu hanya sebab, kesembuhan itu musabab, itu hubungan yang mulazamah yang biasanya. Jadi kalau sembuh pun Allah, tak sembuh pun Allah. Redha saja. Tapi kita boleh cek lah. Kenapa biasa sembuh, hari ini tak sembuh? Oh, pagi tadi tak sembahyang subuh. Ya, pagi tadi tak sembahyang subuh. Pasal apa? Penat sangat. Jadi tak sembahyang subuh, jauhlah daripada rahmat Allah. Ya. Jadi begitulah, ya. Bacaan ayat 33 ini memang selalu digunakan oleh perawat-perawat, ya. Di mana-mana di seluruh dunia. Bukan saja kita, ya. Di seluruh dunia. Dan elok jugalah saya nak sebutkan pengalaman-pengalaman rakan-rakan kita di sini yang telah menghafal menggunakan ayat 33 ini. Tapi janganlah dibaca ketika kita merawat orang, ya. Kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tak payahlah disebut kuat-kuat. Ya. Pelan-pelan saja kalau nak baca. Bukan tak boleh, pelan-pelan saja. Sekira-kira kita dengar cukuplah. Macam bacaan kita Fatihah, ya. Sembahyang siang hari, ya. Orang lain dengar tak? Tak dengar. Kita sendiri dengar. Macam tu cukuplah. Kenapa kita tak elok baca kuat-kuat? Takut-takut yang diobat ni ustaz, ya. Ustaz ni pula sensitif dengan apa? Dengan tajwid, ya. Dia ada alif depan tu kurang panjang lah. Kurang panjang. Salah bacaannya ni. Macam mana dia ngobat aku? Orang belajar tajwid ini banyak suudzon, ya. Sudah dengung pun dia kata dengungnya kurang. Yang membaca kata dah cukup dengung. Yang mendengar ni kerana jak sangka tak cukup dengung lah. Ya. Inna, dia nak macam tu. Inna ma'al usri yusra. Yang dia baca inna ma'al usri yusra. Kurang tekan tu. Antara orang yang apa itu suudzon, ya, mudah suudzon orang belajar tajwid. Ya. Saya selalu kena tegur. Ya. Kena tegur. Tadi ustaz dia kurang panjang tu. Yelah, terima kasih. Ya. Jadi itulah. Jangan dibaca kuat-kuat. Ya. Sebab apa? Itulah tadi, ya, tak elok. Mungkin juga nanti ada apa yang dinamakan kita nak tunjuk pula amalan kita. Jadi kita baca agak-agak kita dengar cukuplah. Ya. Dan kita di sini pun sudah mula, ya, kita buka bacaan apa ni manzil ni dengan recorder, ya. Kita buka saja. Ada satu kedai, ya, kedai makan. Mulai buka pagi itu sampai ke malam. Buka ni. Ayat-ayat ni. Baca saja. Ya, tak berhenti-henti. Ada. Ya, kita boleh buka. Tapi timbullah pertanyaan. Kalau buka recorder ni, ayat 33 ni, dengan kita baca, baik mana? Wallahualam lah. Kalau kita buka recorder tu, kita niatkan, macam tadilah, kita gunakan hakikat. Ini bacaan dalam recorder, dalam rekod ni tak ada apa-apa. Semuanya, ya, qadrat dan irada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah. Sama saja. Sama saja. Sebab itu, ada pesakit yang bila dengar bacaan tu takut. Ya. Takut, ya. Ada juga yang tak takut.
Itu terpulanglah. Ya. Sebab apa? Bila kita baca ayat-ayat ni untuk mengubah orang, jin yang di dalam tubuh seorang itu, dia akan merasa. Rasanya itu macam mana? Kesannya itu hebat atau tidak? Itu bergantunglah kepada perawat yang membaca. Macam mana dia duduk dalam tauhid atau tidak. Kan kita dalam perubatan kita tekankan sangat pentingkan tentang aspek tauhid. Ya, aspek tauhid itu sangat penting. Kalau kita tinggalkan aspek tauhid, kita lupa, itu jadi lemah kita. Rasulullah kenapa hebat? Rasulullah mengubat seorang pesakit. Ya, bila dia datangi kadang-kadang, ukhruju ya adu Allah. Syaitan tu cepat-cepat keluar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu memanglah disebut dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Rasulullah duduk dalam tauhid semata-mata. Walaupun Rasulullah yang menyebut ukhruju ya adu Allah, hakikatnya perintah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita, ya. Kita hendaklah duduk dalam tauhid, memandang qadrat iradah Allah, Allah sebagai musabbibal asbab. 3 hubungannya, sebab, musabbab dan musabbibal asbab. Mengenai kelebihan-kelebihan yang biasa dilalui oleh perawat-perawat kita, bila gunakan ayat 33 ini, antara lain ialah, saya nak sebut pun terlalu banyak, ya. Tapi antaranya lah, ya, yang dialami oleh pengalaman yang pernah dilalui oleh perawat-perawat kita. Seorang yang betul-betul selalu membaca ayat 33 ini, Allah kurniakan macam-macam kelebihan. Kadang-kadang pesakit itu datang, dia masuk ke pusat rawatan ini, perawat itu sudah tercium bau sangat busuk. Sangat busuk. Ya. Sehingga bau busuk itu kadang-kadang tidak tahan perawat ni. Terpaksa perawat ni bangun, pura-pura ke belakang, basuh tangan. Tapi sebenarnya untuk mengelak bau busuk. Ya. Ini setengah perawat di sini pun ada pengalaman seperti ini. Ya. Kadang-kadang setengah perawat itu, pesakit itu datang, Allah tunjukkan, ya, macam kasyafkan cara orang ini berjalan, bongkok-bongkok lah atau sebagainya. Ya. Dan kadang-kadang pesakit ini dia bercerita perkara yang dialami itu sebenarnya itulah. Jadi itu semuanya memberi faedah, ya, manfaat ketika melakukan rawatan. Dan kadang-kadang Allah ilhamkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh perawat. Ya. Dan ilham ini ataupun hidayah ini sangat penting. Inilah yang kita harapkan bila kita membaca ayat 33 ini, mudah-mudahan Allah ilhamkan, hidayahkan. Sebab itu, siapa yang nak baca, siapa yang menggunakan ayat 33 atau manzil ini untuk merawat seseorang pesakit, maka hendaklah dia benar-benar bertobat seperti yang saya sebutkan tadi 70 kali astagfirullah, astagfirullah. Yang pentingnya apa dalam hati? Ya Allah, ampunkanlah semua dosaku, besar mana pun, banyak mana pun, sulit mana pun dosa aku, ya Allah, zahir dan batin, kau ampunkanlah, ya Allah. Itu yang penting.
Jangan astagfirullah, 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 astagfirullah 70 kali. Sudah. Tuan dah ajar 70 kali, aku dah baca. Astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan. Ya Allah, ampunkanlah semua dosaku. Besar mana pun, banyak mana pun, sulit mana pun, zahir dan batin. Astagfirullah, 70 kali. Supaya benar-benar Allah ampunkan dosa kita. Bila Allah benar-benar ampunkan dosa kita, kita bersih zahir dan batin, mudah dapat hidayat. Wa yahdi ilahi man anab. Ini Allah tegaskan. Jadi kita nak merawat tadi dengan ayat 33, kita perlu hidayat. Jangan kita kata, aku dah dapat hidayat dah, aku dah Islam, mak bapak aku Islam, aku dah semayang, nak hidayat apa lagi? Jangan begitu. Ketika kita menghadapi ya seorang yang di depan kita yang kita nak rawat, itu perlu hidayat. Allah janji, wa yahdi ilahi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang mukmin yang benar-benar anaba ilahi. Kembali zahir dan batin kepada Allah dengan bertobat. Sampai kepada tingkat inabah. Bukan saja tobat, tapi tobatnya itu ditingkatkan oleh Allah kepada inabah. Bersih zahir dan batin kita. Insya Allah dapat hidayat. Bila dapat hidayat, mudah. Kaedah. Jadi ini sangat penting ya. Bila kita dapat hidayat, insya Allah kita tidak akan menghadapi masalah besar ketika kita merawat seseorang dengan menggunakan ayat 33. Dengan cara dibacakan, diikuti dengan ketukan, ya, disapu dengan air coka, air limau nipis, disebatikan dengan garam. Insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita sentiasa dicurai hidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlulah bersih zahir dan batin kita, munibun ilallah, dalam keadaan tobat dan inabah. Tandanya ada 3 disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mereka itulah orang-orang yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Jadi kenalah selalu berzikir. Jangan baca ayat 33 saja. Dan jangan kata ayat 33 ni yang aku baca ini sudah zikir. Kan zikir ada yang khusus, ada yang umum. Zikir. La ilaha illallah banyak-banyak. Isi makam Allah, 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 Allah. Daripada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul kulli jasad. Allah, Allah, Allah. Sehingga kita tenggelam dalam nama Allah. Bila kita tenggelam dalam nama Allah, insya Allah Allah sampaikan kepada hakikat apa yang Rasulullah sebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Jadi saya pikir sudah banyak yang saya jelaskan kepada sedang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya pikir setakat ini saja. Kalau ada soalan, bolehlah dikemukakan ya. Tuan-tuan, sekarang kita dengar bacaan ayat 33 ni daripada Dr. Najak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik, diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Guru Dr. Haji Zahid Siddiq dan juga Al-Fadhil Dr. Ahmad Najak di atas perkongsian dan juga bacaan manzil sebentar tadi. Jadi semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini lah, antaranya berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan barakah dan juga berkenaan dengan rawatan-rawatan Islam. Jadi untuk makluman semualah, Tuan Guru Haji Zahid merupakan pengasas bagi Pusat Rawatan Islam Manarah di Malaysia ni. Baik, jadi pada akhirnya terima kasih diucapkan kepada semua hadirin yang turut serta pada pagi ini. Moga-moga kita mendapat keberkatan yang mana disebut oleh Al-Fadhil Doktor tadi. Keberkatan itulah yang mana kita buat amalan kita akan berterusan dan berkekalan walaupun sedikit, insya-Allah. Baik, jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi saya selaku moderator mewakili penganjur program pada pagi ini ingin mohon maaf jika berlaku kekurangan sepanjang program berlangsung, jika berlaku kelewatan. Jadi saya akhirilah majlis kita pada pagi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.